sikit tu. Ah, Boleh anjurkan sikit. tak apa, tak apa. Ini insya-Allah pendek je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang berbahagia Tuan Pengurusi Masjid, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita masuk hadis yang ke-18 di bawah tajuk orang minum khamar dan menamanya bukan khamar. Baik, apa khamar nanti kita sebut. Hadis yang berbunyi, An Abi Malik Al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyati yakhsifu Allahu bihimul arda wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada sebahagian dari umatku yang akan minum khamar. Khamar ni artinya arak. Bahasa Arab disebut khamar, ya, dengan huruf kha, khamar. Kalau qamar bulan, ya, jangan salah. Kalau qaf bulat tu, qaf titik dua tu qamar bulan. Kalau kha tu, ya tak, artinya arak. Kalau ada anak kembar, seorang Qamaruddin, seorang Khamaruddin, kacau. Seorang bulan agama, seorang arak agama. Ya. Kena kena betul-betul, ya, sebut. Minum arak dan mereka menamakannya dengan nama yang lain daripada arak. Mereka meminum sambil dialunkan dengan bunyi muzik dan suara artis-artis, penyanyi-penyanyi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa dan Allah akan merubah muka mereka menjadi kera dan babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertamanya kita kena jelas bahawa hukum arak ini adalah jelas haram berdasarkan punca kuasa firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kitalah yang beriman. Sesungguhnya arak, judi, berhala, tenung nasib adalah keji, jijik. Ya. Arak ni jijik. Min amali syaitan. Dia ni daripada pekerjaan syaitan. Fajtanibuh. Maka Allah Ta'ala perintahkan, hendaklah kamu jauhkan. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu memperolehi kejayaan.
arak ni tuan-tuan, dia semua benda ni ada ibu dia. Jari ada ibu dia. Ni ibu jari. Negeri ada ibunya. Perak ni negeri, ibu negerinya Ipoh. Negara pun ada ibunya. Ya. Kuala Lumpur. Roti pun ada ibu. Ibu roti. Ya. Kunci pun ada ibu. Ibu kunci. Maka maksiat pun ada juga ibu. Apa ibu maksiat? Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Boleh makan sekarang ke ni? Lapar. Air barunya tuan-tuan. Ya. Maksiat ni ibunya adalah arak. Sebab itu tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar kisah Barsisa. Barsisa ni bukan sembarangan orang. Dia ni antara waliullah dulu. Anak muridnya hok jalan atas air ni boleh terbang 60,000. Hak boleh jalan atas air, hak boleh terbang. Akhirnya dia ditipu oleh siapa? Oleh syaitan. Syaitan kata apa? Macam mana dia, iblis ni menyerupai manusia beribadah, sehingga kan Barsisa ni tertipu. Dia kata macam mana kamu boleh dapat nikmatnya ibadah ini? Akhirnya dia kata, aku pernah membuat dosa. Siapa yang tahu betapa beratnya dosa, maka tahulah dia, ya, betapa nikmatnya taubat. Oh, dia kata aku pun nak buat dosa jugalah. Ya. Kemudian tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, dicadangkan iblis supaya bunuh orang. Oi, bunuh orang besar katanya. Bunuh orang besar. Ya, tak boleh. Tak sanggup saya. Kalau macam itu, kamu berzina je. Oi, lagi tak sanggup, dia kata. Oh, tak sanggup saya nak berzina. Kalau tak sanggup hak tu, minum arak sudahlah. Minum arak ni minum aja, tak babitkan dengan orang lain dah. Kalau minum arak boleh, dia kata. Nak tengok macam mana dia tak? Bila dah minum arak tuan-tuan, ya, maka hilang akal, fikiran dan imannya. Tak waras dah. Bila dah tak waras kepalanya, iman pun dah tak ada, maka bila tengok perempuan naik syahwatnya, maka berzina dia dengan perempuan itu. Kemudian bila dihalak, ya, dibunuhnya orang, maka semua dosa telah dilakukannya. Itu nak kata arak ni ibu maksiat. Fajtanibu, kata Allah Ta'ala, hendaklah kamu jauhkan. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Dalam hadis ini Nabi sebut la yashrabanna, bila dia asal perkataan yashrabu saja, minum. Tapi bila ada huruf lam tu dan nunut taukid, lam ta'lil dan nunut taukid di situ, memang betul-betul umat aku ni sampai masa nanti mereka akan minum arak ni. Tapi arak ni tidak dinamakan dengan arak. Dah tukar namanya. Arak ni dia tukar namanya dengan nama yang berjenis-jenis. Saya cari di internet tuan-tuan, rupanya ada 46 jenis arak. Kalah nasi goreng kita. Kita ada nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, nasi goreng USA, nasi goreng Pattaya, nasi goreng ikan masin, nasi goreng apa ni Singapura, tak tahu nasi goreng ikan apa ni, ikan rebus, ya, nasi goreng udang, nasi goreng sotong, nasi goreng semalam. Kalau arak ni 43 jenis, 43. There are about 43
kind of alkohol ni. Liquor apa pun sebut nama. Antaranya yang saya tahulah, biasa diminum dalam majlis besar untuk meraihkan seseorang ataupun sesuatu majlis. Namanya champagne. Bukan cimpeng. Champagne. Ya, pronunciation pun kena betul. Tak betul tak tidak, Allahu a'lam. Ya. Itu satu, biasa diminum dalam majlis-majlis besar-besar. Kemudian ada namanya wine. Hak ni biasanya ketika makan dihidangkan. Ada dua jenis. Satu putih, satu red namanya. Red ni biasa dimakan bersama daging, steak, dan kadang-kadang dimasak juga bersama dengan daging-daging ini. Ada juga yang namanya yang sangat kuat, namanya apakah namanya? Whisky. Whisky. Whisky ni kuat. Ya. Kalau minum satu cawan ni dia ji'un jadinya. Jadi ji'un. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maksudnya. Ya. Yang tu biasa dicampur dengan spirit ataupun aiskrim soda ataupun campur dengan cube ice. Dia tak boleh minum banyak, dia terlalu panas. Ada beer, ya. Ada tequila, bukan tequila, tequila. Ya. Ada rumba, ada koktail, ada macam-macam tuan-tuan lagi. Kalau Jepun terkenal dengan sake, orang Melayu terkenal dengan sate. Dia sake. Yang biasa kita dengar todi, tuak. Ya. Tapi ada orang Melayu dia buat dah satu, namanya apa dia? Ketum. Ya. Ketum ni bukannya haram, asal hukumnya bukannya haram, dia ubat. Tapi orang kita ni pandai mereka jadi mabuk. Ya. Tak payah ketum lah. Kalau air teh kita tu pandai diolah menjadi penin mabuk, teh tu pun haram. Ya. Hukum kaedahnya kullu muskarin haram. Setiap benda yang memabukkan itu adalah haram hukumnya. Wa imma dia sikit, wa imma dia banyak. Contohnya orang kata nak rasa aja, bukannya mabuk pun kata. Nak rasa sudu aja. Tak boleh benda tu. Oleh kerana banyaknya mabuk, maka sikitnya pun haram juga. Dan hukum arak ini tuan-tuan, najis. Najis. Kena dekat kain semayang kita, kena cuci, kena basuh. Kita berjalan, tiba-tiba nak semayang subuh kan, tersepak tin kasbek. Ya. Ataupun anchor, ataupun cok kepala anjing, apa namanya? Guna stok, apa kau namanya? Ya. Kena dekat kain kita, hendaklah kita bilas, basuh kain. Mana tempat yang terkena, tak boleh. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, siapa yang minum ni tuan-tuan, maka dia tidak beriman ketika dia minum. Setitik saja tidak, Allah Ta'ala tak terima amalan dia 40 hari. Ya. Arak ini tuan-tuan kasih Allah Ta'ala pada hari ini dia jadi minuman yang sangat berprestij. Akhir zaman ini benda yang baik jadi buruk, benda yang buruk jadi baik. Ya. Saya melihat rencana, saya pernah jumpa arak sebotol dengan harga RM12,000. Satu botol RM12,000. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kat orang minum, Nabi sebut memang ada betul umat aku yang minum. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, sambil minum tu pula Nabi sebut lagi, Nabi ceritakan pula keadaan mereka minum ni macam mana. Bukan minum kata orang tu menyuruk-nyuruk, tidak.
Bukan minum tu kata tu bawah kolong ke, dalam gua ke, panjat pokok ke, korek lubang ke nak menyorok-nyorok. Tidak. Bahkan mereka ni minum tu pula, yang orang Melayu kita panggil kencing setan ni, dengan keadaan diiringi oleh muzik. Bukan sekadar dengan muzik aja tuan-tuan, dengan penyanyi-penyanyi yang sekali sempurna dalam majlis dan diminum beramai-ramai, secara besar-besaran, secara bermewah-mewahan, secara berprestij. Maka itulah yang berlaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman. Nyanyi ni salah ke tak salah? Nyanyi ni harus hukumnya asalnya. Tapi tengok pada lagu dan perkataannya tu. Kalau lagunya tu cerita pasal teratai, ya, cerita pasal pohon beringin, takat itu je lah saya ingatnya. Ya tak? Tudung periuk ke boleh lagi. Tapi kalau memuji-muji perempuan sehingga menyebabkan perempuan ini jatuh hati, yang ini jadi dosa. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhsifullahu bihimul arda. Maka Allah Taala akan menenggelamkan mereka dalam bumi ini. Ya, bagaimana itu kerja Allah Ta'ala? Tak payah kita tanya. Kerja Allah Ta'ala boleh buat. Ya. Wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Dan Allah Ta'ala akan mengubah mereka menjadi kera dan juga babi. Mana tahu siapa yang dah minum ni, ya, mati-mati, tanam-tanam, tiba-tiba ada orang tinggal dompet pulak dalam tu, korek, tengok, ai, tadi orang, ini sudah jadi babi. Apa hal? Rupa selidik. Oh, ya, dia ni memang kaki tonggen punya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedudukan arak dalam Islam? Pertamanya tuan-tuan, arak ni macam riba. Sama, dosanya macam riba. Ya. Siapa yang terlibat dengan arak, hukumnya tak ada beza dengan orang yang minum. Ini bahayanya arak. Tukang hidang, tukang angkat, ada hadis kan, tukang perah anggur, tukang tanam, tukang hantar baja, tu driver, tukang apa ni buat kilang, ya. Tukang pasang lampu kilang arak, tukang pasang aircon kilang arak, ya. Semua dikira dosa peminum. Wal'ayazubillah. Tak ada kompromi. Ini bukan kata saya, ini Nabi yang sebut. Ya. Saya nyampaikan aja. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam masalah arak ini, jangan siapa-siapa orang Islam kita terlibat. Dan alhamdulillah, baru-baru ini ada satu draft undang-undang di peringkat di Kuala Lumpur, persekutuan, wilayah persekutuan, untuk melarang mana-mana kedai serba neka, kedai runcit dan juga kedai yang menjual ubat untuk tidak menjualkan arak. Sedang digubal undang-undang itu. Cantik sangatlah. Kedai serba neka ni contohnya 7-Eleven. Yang kerja situ anak kita, orang Islam kita, ya. Bertudung bagai baik sungguh, tapi tiba-tiba orang bila masuk, ya, nah tinara dia RM4.35 bagi pulang. Dengan dia jadi dapat dosa orang yang minum tu sama dengan dia.
Apa tuan-tuan? Ya. Jadi elok sangatlah. Ya. Bahkan digalakkan biar sampai ke negeri-negeri. Malangnya tuan-tuan yang kasih oleh Allah Ta'ala. Ada malangnya tu. Apa malangnya? Ada orang Islam kita membantah. Kalau orang bukan Islam membantah, ya betul yang mana Sabah. Sebab mereka minum. Ini yang tak minum tu, ya, pergi bantah pula undang-undang ini. Atas dasar dua. Pertama disebut atas dasar budaya. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, seingat saya lah, tak ada budaya mana-mana agama bangsa yang mengajar anak bangsa dia minum arak. Kalau dia jadi budaya pun, dia budaya tu di rumah, bukan beli di kedai bawa balik. Tidak. Bukan budayanya. Bahkan tuan-tuan, ya, tu satu. Yang keduanya alasannya adalah alasan ekonomi. Ya, alasan ekonomi. Artinya orang datang sini, dia kata orang nak minum arak, tak ada arak. Tuan-tuan, ya, negara luar ni lagi banyak jenis arak ni. Ya tak? Macam-macam. Dia datang sini bukan nak minum arak. Datang sini dia nak makan sate. Datang sini dia nak makan mi rebus, macam mana rasanya. Nak makan rojak, makan pasembur. Ya tak? Dia nak rasa air sirap kita. Dia nak rasa kopi Cina kita. Ya. Kalau benda-benda macam tu, tempat dia lagi banyak, lagi kualiti, lagi sedap. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang paling besar sepatutnya tidak patut bagi umat Islam membantahnya. Kerana apa? Perkara ini berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan dosa pahala. Ya. Tak boleh. Diamkan aja. Sudah. Ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, sebagai kesimpulannya pada malam ini, nak kesimpulan dia dah, sebab bau tu dah naik dah, bau plastik ni dah naik dah. Ya tak? Dia tak boleh lama-lama tengah panas ni. Sebagai kesimpulan tuan-tuan, kita mesti, ya, mesti menghalang ataupun menyokong mana-mana ada tindakan untuk menghalang daripada penjualan arak, maka kita kena sokong. Ya. Sebagai contohnya, kadang-kadang ada komuniti Islam kita minta tanda tangan untuk halang daripada kedai-kedai runcit ini menjual arak, terutamanya di kawasan Melayu. Ni kita kena sign lah. Ya, kita kena sign ramai-ramai. Sign tu boleh pahala. Itu yang pertama. Yang keduanya, pastikan kita ini memastikan anak cucu kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang melibatkan benda-benda mabuk ni. Wa imma arak ke, wa imma dadah ke, pil kuda ke. Sebab yang datang sekarang ni tuan-tuan, skalanya bukan kecil-kecil. Ya tak? Bila tangkap itu nilainya berjuta. Yang terbaru ni sampai 18 juta nilaiannya. Ya, artinya penggunanya tu lalu ramai, tapi kita tak nampak siapa menggunakan. Minta dijauhkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan nasihat. Yang ketiga, berdoa. Mudah-mudahan Allah Taala menghalang keturunan kita daripada menyentuh dan menghampiri, ya, benda yang merosakkan ini, perkara benda yang haram ini. Ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi cukuplah sampai di sini dulu untuk kuliah yang ringkas kita pada malam ini. Dalam masa yang sama tuan-tuan, jagalah diri, jagalah keluarga daripada perkara-perkara yang mungkar selain daripada arak ini. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan depan tuan-tuan, saya rasa kita cutilah.
sebabnya cuti sekolah saya nak balik kampung. Ya. Saya orang rumah saya bukan orang sini. Ya. Kalau tuan-tuan nak carikan orang sini senang. Tapi dah terlambat. Ya, tak? Jadi tak jadilah, kenalah balik kampung ni, faham. Ya. Mudah-mudahan kita berjumpa tahun hadapan pula insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.